Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita kembali bersama dengan Cikgu Nora dalam kelas perniagaan tingkatan 4 dan fokus kita pada hari ini dalam bab 4 bahagian-bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan. Seperti yang kita sedia maklum, sebelum ni kita dah belajar terdapat beberapa fungsi dalam perniagaan. Kita dah belajar tentang pentadbiran, kita dah belajar tentang fungsian sumber manusia, dan hari ini fokus kita ialah 4.2.3 iaitu bahagian fungsian kewangan. Diharapkan murid-murid telah bersedia untuk belajar. Jom masuk kelas. Murid-murid, sebelum kita pergi lebih mendalam lagi tentang bahagian pengurusan kewangan, mari kita kenali dulu apa itu yang dikatakan bahagian pengurusan kewangan. Bahagian pengurusan kewangan dalam sesebuah organisasi, dia terlibat secara langsung dalam aktiviti untuk merancang, menyusun, mengarah dan mengawal segala aspek pembiayaan dan perbelanjaan dalam perniagaan. Bermaksud, dia bukan sekadar terlibat dalam bahagian pembahagian duit, tetapi dia juga terlibat dalam bahagian mereka yang bekerja di bahagian pengurusan kewangan ini, dia akan terlibat dalam bahagian merancang. Dia rancang dulu kewangan, kemudian dia susun ke mana arah kewangan tersebut, dia mengarahkan kewangan tersebut dan dia mengawal segala aspek sama ada dari segi pembiayaan ataupun dari segi perbelanjaan dalam sesebuah organisasi itu. Itulah yang dikatakan sebagai bahagian pengurusan kewangan. Murid-murid, ada 4 contoh fungsian kewangan seperti yang kamu dapat lihat dalam buku teks pada muka surat 180. 4 contoh fungsian kewangan iaitu accountant, pegawai kredit, pegawai kewangan dan juga staf kewangan. Ini ialah contoh jawatan yang ada yang bekerja di bahagian kewangan di dalam sesebuah organisasi. Murid-murid, berdasarkan 4 jawatan yang bertugas di bahagian fungsian kewangan itu tadi, mari kita kenali apakah tugas ataupun peranan yang dimainkan oleh setiap jawatan tersebut. Yang pertama, accountant. Apakah tugas accountant? Accountant bertanggungjawab untuk menyediakan laporan prestasi kewangan untuk melihat untung rugi syarikat dan juga untuk tujuan percukaian. Bermaksud, accountant ni dia bertanggungjawab untuk sediakan laporan prestasi kewangan sesebuah syarikat. Untuk apa? Untuk melihat berapa banyakkah untung ataupun berapakah rugi yang dialami oleh sesebuah syarikat itu, dan daripada laporan tersebut dapat dikenal pasti tentang berapakah cukai yang perlu dibayar oleh sesebuah organisasi itu. Yang kedua ialah pegawai kredit. Bila kita sebut pegawai kredit, kredit tu dah melambangkan hutang. Jadi apakah tugas pegawai kredit? Pegawai kredit dia bertanggungjawab untuk membantu accountant. Dia bantu accountant dalam menyelia rekod-rekod kewangan dan juga mengurus semua bentuk hutang. Sebab tu nama dia pegawai kredit. Yang ketiga ialah pegawai kewangan. Pegawai kewangan dia bertanggungjawab untuk memeriksa bajet jabatan. Memeriksa bajet jabatan ni maksudnya dia memeriksa berapakah perbelanjaan. Bajet ni perbelanjaan jabatan dan juga pendapatan terkini daripada jualan. Berapa pendapatan pun tugas pegawai kewangan juga. Kemudian menyediakan unjuran jualan tunai. Menyediakan unjuran jualan tunai ni bermaksud menyediakan berapakah anggaran jualan tunai dan berkepakaran dalam menganalisis maklumat kewangan harian. Ini tugas pegawai kewangan. Dan yang terakhir, staf kewangan. Apakah tugasnya? Membantu menyediakan penyata kewangan. Seterusnya kita lihat pula kepada tujuan bahagian pengurusan kewangan. Kenapa ya dalam sesebuah organisasi itu bahagian pengurusan kewangan ini perlu diwujudkan? Penting sangat ke bahagian pengurusan kewangan ini? Ya, penting. Bahagian pengurusan kewangan ini bertujuan yang pertama untuk memastikan sumber kewangan yang terhad dapat diagihkan dan dibelanjakan untuk menjana keuntungan. Sebab tu pentingnya bahagian pengurusan kewangan ni. Bila ada bahagian pengurusan kewangan ni, dialah bahagian yang akan memastikan sumber kewangan kita walaupun terhad tetapi dapat dibelanjakan dengan cara yang betul dan dapat menjana pendapatan serta keuntungan sesebuah organisasi. Yang kedua,
Bahagian pengurusan kewangan ini bertujuan untuk memastikan hasil kewangan dapat menampung segala perbelanjaan dan memperoleh keuntungan. Berdasarkan berapa sumber kewangan kita itu dapat dibelanjakan dengan sebaiknya dan memperoleh keuntungan. Serta yang ketiga, bahagian pengurusan kewangan ini akan memastikan sumber kewangan syarikat sentiasa berada dalam keadaan yang mencukupi untuk menjalankan operasi perniagaan supaya perniagaan kita akan terus kekal berterusan dan mendapat untung. Seterusnya, kita lihat pula 3 peranan bahagian pengurusan kewangan. Yang pertama ialah pengurusan kewangan dia bertanggungjawab untuk membuat perancangan kewangan. Okey. Yang kedua, dia akan mengagihkan sumber kewangan mengikut peruntukan yang ditetapkan. Dan yang ketiga ialah mengawal kewangan setiap bahagian. Kita pergi satu persatu. Peranan pengurusan kewangan yang pertama ialah membuat perancangan kewangan. Pada masa ini, pengurusan kewangan akan menentukan objektif kewangan yang hendak dicapai oleh organisasi. Kemudian, pengurusan kewangan akan membuat penjelasan tentang objektif kewangan secara terperinci untuk dijadikan garis panduan bertindak dalam sebarang aktiviti kewangan bagi sesebuah organisasi. Yang kedua, pengurusan kewangan ini berperanan untuk mengagihkan sumber kewangan mengikut peruntukan yang ditetapkan. Bahagian kewangan ni akan bahagikan peruntukan yang telah dirancang tadi kepada bahagian-bahagian yang ditetapkan. Bajet kewangan yang telah diluluskan oleh pihak pengurusan perlu diagihkan mengikut peruntukan kepada setiap bahagian. Pengagihan perlu dibuat mengikut masa dan jenis perbelanjaan yang ditetapkan oleh organisasi. Yang ketiga, pengurusan kewangan ini berperanan untuk mengawal kewangan setiap bahagian. Pada masa ini, bahagian pengurusan kewangan akan memastikan perbelanjaan setiap bahagian berdasarkan bajet yang telah diluluskan. Setiap bahagian akan berbelanja mengikut bajet yang diluluskan sahaja. Setiap bahagian akan dipantau dalam aspek kewangan supaya masalah salah urus perbelanjaan tidak berlaku dan sekaligus dapat mengelakkan berlakunya penyelewengan dan penipuan. Sekian dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga semuanya mendapat manfaat daripada video ini. Dan jika ada kemusykilan ataupun pertanyaan, bolehlah diajukan kepada guru mata pelajaran masing-masing. Sehingga kita bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang.